yang mulia ini, yaitu Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu taala, serta kita mendapat barakah manfaat daripada nasihat yang mulia ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita masih lagi menyambung pada nasihat yang ketiga, yaitu berkisar di bawah ilmu tidak akan bermanfaat kecuali bila ia telah diamalkan, yaitu pada muka surat yang ke-8, yaitu dalam membicarakan dalil hadis. Betul? Betul. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, dan apakah yang engkau kata berkenaan dengan hadis ini? Apabila engkau tidak beramal dengan ilmu-ilmu engkau, hadis itu ialah yang berbunyi buniyal islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa sawmi ramadan wa hajjil bait liman istata'a ilaihi sabila. Muttafaqun alaih an Ibnu Umar. Yang bermaksud Islam itu diasaskan di atas 5 perkara: penyaksian bahawa tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah, dan bahawa Muhammad itu Rasulullah, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, mengerjakan haji ke Baitullah bagi mereka yang mampu pergi ke sana. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, lalu Imam Ghazali membawakan dalil hadis. Setelah kita membicarakan sebelum ini berkisah tentang dalil Al-Quran, kenapa peri pentingnya seseorang mukmin beramal dengan ilmu yang diperolehinya. Kenapa kita tidak boleh cukup hanya dengan sekadar mencari ilmu, tetapi wajib ke atas kita untuk beramal dengan ilmu, karena di sana ada tuntutan daripada Al-Quran untuk kita beramal. Bahkan banyak lagi dalil-dalil Al-Quran yang menuntut kepada kita untuk kita beramal. Di antaranya yang tidak dimasukkan di dalam kitab kita yang mulia ini, seperti mana dalil yang di dalam suratul Mulk. Allah Ta'ala menyebut alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka Allah Ta'ala menjadikan mati dan hidup adalah untuk menguji siapa yang terbaik akan amalannya. Berarti yang dipandang oleh Allah bukanlah kerana ilmu kita, tetapi yang dipandang adalah kerana amal. Karena betapa ramai orang yang berilmu belum tentu dia beramal. Betapa ramai orang yang berilmu memiliki pengetahuan agama tetapi belum tentu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang alim tetapi tidak bertakwa, tidak takut dosa dan pahala. Tetapi di sana ada orang yang alim tetapi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nilaian ilmu itu dia tidak ada makna selagi mana ilmu itu tidak beramal, sehingga menjadikan seorang yang beramal dengan ilmu itu menambahkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka dengan sebab itu, ini di antara dalil-dalil Al-Quran yang menuntut kepada kita beramal. Lalu kemudian disebut lagi, seterusnya dibawakan dalil hadis. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, sekiranya kamu merasakan bahawa ilmu itu tidak perlu diamalkan, maka apakah jawaban kamu terhadap hadis yang dibacakan ini, yaitu hadis yang berkisar tentang arkanul Islam, rukun-rukun Islam, yang berkisarkan tentang 5 perkara rukun Islam, dan kesemuanya itu mesti dizahirkan dengan amalan. Semua ini, rukun Islam itu disebut juga sebagai syariat zahir, syariat yang mesti dizahirkan, yaitu yang mesti ditunjukkan, tidak boleh dibuat dalam keadaan secara niat sahaja. Kita lihat bagaimana di dalam hadis ini ada berkaitan dengan syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, mengucap 2 kalimah syahadah, yang disebut sebagai syahadatain, yaitu mengucap 2 kalimah syahadah, penyaksian kita, yaitu dengan kalimah syahadah bukan sekadar lisan, tetapi ia dibuktikan dengan amalan. Dalilnya Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ma'idah pada ayat yang paling awal, ayat yang pertama. Kita boleh tengok dalam surah Al-Ma'idah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud, kata Allah, wahai orang yang beriman, tunaikanlah ikatan janji-janji kamu. Maka ikatan janji kita salah satunya adalah ikatan syahadah. Yang menjadikan kita ini terikat kita dengan Allah adalah dengan kalimatus syahadah, ikatan syahadah ini. Maka ikatan tersebut dinamakan sebagai akidah, yang kita sebut sebagai akidah Islamiyah. Akidah Islam adalah ikatan Islam
yang kita ikatkan melalui ikatan kalimatus syahadah. Inilah ikatan yang pertama kita. Ini ikatan kalimatus syahadah. Akidah daripada aqadah. Aqadah ni bererti simpulan. Simpulan. Simpulan ni ada dua, kata ulama. Ada simpulan zahir yang kita boleh tengok, seperti mana kita menyimpulkan tali, kita simpul besi atas nama yang kita boleh nampak, kita boleh pegang, kita boleh rasa. Ini simpulan zahir yang kita boleh tengok zahir. Dan simpulan zahir dia tidak kekal, dia akan boleh terurai. Kalau besi yang kuat macam mana tersimpul sekalipun, dia boleh dileraikan dengan haba yang sangat panas. Adapun simpulan yang kedua adalah simpulan maknawi yang kita tidak nampak. Kata guru saya, simpulan maknawi inilah yang disebut sebagai antaranya adalah akad jual beli, ikatan simpulan jual beli. Bila kita beli satu barang, kita beli telur contohnya, musim telur orang sekarang ni, kita beli telur, beli telur, kita bayar duit, jadi telur tu dah jadi milik kita, walaupun tak terikat telur tu dengan kita, tak ada pun maknanya diikat barang tersebut dengan kita, tak ada. Tetapi sudah menjadi milik kita bila berlaku akad jual beli. Tiba-tiba keluar daripada kedai, ada perompak pergi rompak telur tersebut. Mesti telur mahal, tapi dia rompak telur pun dia rompak juga. Dia rompak telur tersebut, dia buat lagi telur ni. Jadi apakah telur itu menjadi milik orang yang merompak tadi, walaupun telur itu ada dengan dia? Tak, tetap menjadi milik kita. Ini simpulan maknawi yang tidak boleh dipisahkan sesuka hati. Walaupun barang tersebut dah jadi milik kita, kita beli beras tersebut dah jadi milik kita, beli emas tersebut dah jadi milik kita, tiba-tiba orang rompak emas kita, maka tetap menjadi milik kita sampai bila-bila. Kerana walaupun barang itu ada dengan perompak tadi, kerana telah berlaku ikatan yang sah, iaitu akad jual beli. Sebagai contoh yang lain yang kita boleh tengok adalah akad nikah, ikatan nikah. Jadi ikatan nikah ni berlaku apabila ada majlis akad. Bila pengantin lelaki dah jawab aku terima nikahnya dengan sekian, lalu berlakulah ikatan tersebut secara maknawi, secara kad kita tak nampak. Tak ada Tok Imam kata pengantin lelaki duduk kat kumban, kita nak ikat dengan tali rupiah saja. Tak ada. Jadi simpulan tu tetap ada. Simpulan tu tetap wujud dan tetap sah menjadi suami isteri, walaupun selepas kahwin tiba-tiba kekasih lama bini dia ni pergi colek bini bawa ke siang dengan keadaan terpaksa, colek bini orang, maka apakah kita telah bercerai? Tak, tetap jadi bini suami isteri, tetap sah. Termasuklah walaupun diugut untuk bercerai, orang ugut si lelaki ni untuk cerai, dia ugut kalau tak cerai bini kamu, aku bunuh kamu, maka dia cerai kerana nak menyelamatkan nyawa kita. Kalau dimasuk dalam mahkamah pun tak jatuh cerai tersebut, kerana dilafazkan dalam keadaan terpaksa. Jadi maka tidak boleh diputuskan sesuka hati ikatan maknawi ini, melainkan dia sendiri yang melafazkan cerai dengan kerelaan hati. Samalah juga dengan ikatan kalimatus syahadah kita dengan Allah. Bila kita menyebut aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, saksi di situ bermaksud apa? Bila sebut aku bersaksi, maknanya kita mengungkapkan ungkapan tersebut dengan faham apa yang kita ungkapkan. Sebab itu kita sebut saksi. Sebab bila nak sebut, nak jadi saksi satu kejadian kemalangan, aksiden, orang tu kena tengok keadaan tersebut. Tak boleh aksiden berlaku Bukit Mahkota kita panggil saksi daripada Gombak, yang tak tengok pun kemalangan tersebut. Jadi mesti jadi saksi yang melihat kemalangan. Sebab tu kita sebut saksi. Jadi bila disebut aku bersaksi, makna kita reti dan faham apa yang kita ungkapkan. Termasuklah kita reti dan faham mengaku bahawa Nabi Allah Muhammad itu adalah pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini nak menunjukkan kalimatus syahadah adalah kita, ikatan kita dengan Allah, yang tidak boleh siapa pun boleh memutuskan akidah ikatan tersebut melainkan kita yang memutuskan sendiri. Sebab tu dalam satu peristiwa yang berlaku kepada Ammar ibnu Yasir, seorang sahabat Ammar bin Yasir, ibunya adalah Sumayyah, anak kepada Sumayyah. Bagaimana kita pun sedia maklum bagaimana Sumayyah dibunuh dengan kejam, keluarga Yasir dibunuh dengan kejam. Sumayyah dikatakan dikangkangkan kakinya sehingga syahid, diikat kedua-dua kakinya pada kuda, lalu disuruh kuda tersebut berlari bertentangan arah
sehingga syahid Sumayyah, syahid keluarga dibunuh dengan kejam. Lalu kemudian Ammar diugut untuk dibunuh. Lalu melainkan Ammar dilepaskan kalau dia mengungkapkan ungkapan kufur. Maka lalu kemudian Ammar mengungkapkan ungkapan kufur kerana dia masih budak, terpaksa. Dia masih budak, dia takut. Lalu dia terus berjumpa dengan Rasulullah, memberitahu hal sedemikian. Apakah jatuh? Apakah dia murtad? Apakah kufur itu, lafaz kufur itu sah? Maka kata Nabi tidak, karena dia mengungkapkan dalam keadaan ingin menyelamatkan nyawanya. Jadi di sini nak menunjukkan tak ada siapa yang boleh memutuskan ikatan yang kuat ini. Maka bila mana adanya ikatan itu, kata Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, aufu bil uqud, tunaikan ikatan janji kamu. Yang kamu duk janji dengan kalimat syahadah, kamu kena tunaikan. Tunaikan dengan apa? Amalan. Jadi maka tak dapat tidak, kalimat syahadah ini bukan sekadar mengungkap pada lisan, tetapi ia adalah perjanjian untuk beramal. Maka hadis ini menjadi dalil bahawa kita tidak boleh berdiam diri untuk tidak beramal. Kemudian yang kedua, didatangkan pula wa iqamis salat, mendirikan salat. Baik kalau kamu kata, cukup sekadar hanya mengaji saja, tak perlu beramal. Lalu bagaimana jawapan untuk orang yang mendirikan salat ini? Tidakkah salat itu wajib diamalkan, wajib didirikan, dan tidak boleh salat itu dilaksanakan secara niat? Tak boleh salat itu dilaksanakan secara niat semata-mata. Dia mesti diamalkan, didirikan salat tersebut. Jadi salat dia mesti didirikan. Tak kira lah macam mana keadaan sekalipun, dia wajib didirikan. Tak boleh salat pakai niat. Sebab ada satu ajaran sesat yang sekarang ni yang tersebar sekarang ni adalah ajaran solat pakai niat, semayang pakai niat. Semayang pakai niat ni dah jadi satu ajaran yang tersebar dalam masyarakat kita. Dan mereka ni ada dalil. Mereka ada dalil, bukan tak ada dalil. Semayang pakai niat ni ada dalil. Katanya, tidakkah kamu mengaji hadis yang Nabi sebut, sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah sebagaimana kamu tengok aku solat. Kamu tengok aku semayang, maka kamu solat bagaimana aku tengok aku semayang. Jadi dia bertanyakan balik, sekarang kita nampak tak Nabi semayang? Tak nampak. Jadi yang wajib solat macam Nabi hanya untuk sahabat yang nampak Nabi semayang, dia kata. Dia tafsir hadis ikut kepada lutut dia. Susah. Jadi maka dengan sebab itu dia kata yang kita sekarang ni hanya pakai niat, kerana yang wajib solat berdiri itu adalah orang yang hanya tengok Nabi semayang. Jadi kita tak tengok Nabi semayang, maka pakai niat. Yang tak tahan ramai pengikut, sebab semua kaki malas semayang. Eloklah, dan memang kaki malas semayang ada dalil. Cibat. Jadi maka dengan sebab itu solat dia wajib didirikan. Macam mana sekalipun dia wajib didirikan solat, apatah lagi solat wajib. Dia wajib dalam keadaan berdiri. Sakit lutut macam mana pun wajib berdiri. Tak boleh duduk suka hati. Solat sunat, ya kita boleh buat secara duduk. Sekarang orang bermudah-mudah semayang wajib dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk atas kursi. Walau dia boleh jalan kaki masuk masjid, tiba-tiba nak semayang dia duduk. Dia duduk dalam semayang fardu ni dibolehkan ketika kita tidak boleh melaksanakan rukun yang kita nak kena laksana tu. Contoh sujud, tak boleh nak sujud, melainkan kena duduk sikit, duduk sujud sikit baru boleh. Tu boleh. Tapi soal waktu berdiri nak angkat takbiratul ihram, berdiri ketika mana kita mampu berdiri, yang tu wajib. Ni elok bawa kursi boleh, sampai dekat sah dia pergi duduk, tak sah semayang dia. Bukan semayang sunat ni semayang wajib. Jadi yang ni ramai orang tak faham. Betul muslimat elok kalau buat ada kursus solat untuk duduk atas kursi saja, membahaskan solat duduk atas kursi saja. Jangan jemput saya cak ayam dia, jemput ustaz yang pakai dalam bidang dia, ada jemput bagi pencerahan. Biasalah biar bila pengajian dia ramai orang becek. Ada orang becek macam-macam, ada gaul, ada sakit lutut, ada selip di, ada macam-macam ada. Jadi perlu kepada, sebab kalau AJK tegur dia berbalah dengan AJK, tak nak datang. Tak bagi suka jawab dia kalau AJK tegur. Dia kena buat kursus macam tu, baru ada kesedaran. Baru ada kesedaran. Sebab banyak saya tengok ada orang-orang becek, orang-orang tua ni dah berusia ni, dia mari solat berjemaah, elok dia pikul kursi tu, sampai masuk sah dia duduk, boleh-boleh ada dia duduk.
dalam keadaan dia tidak berdiri sedangkan dia mampu berdiri. Dia mampu berdiri maka dia wajib berdiri. Benda ni dah disebut oleh para ulama dah banyak kali dah. Jadi maka dengan sebab itu mesti didirikan solat ini. Tak boleh berdiri, kena dalam keadaan duduk. Tak boleh berdiri baru boleh duduk. Mari pun dengan kursi roda lah. Jadi maka boleh duduk. Tak boleh duduk, wajib juga solat. Ada orang sakit sikit tak sembahyang langsung. Ni banyak berlaku di hospital. Kadang-kadang kita pergi ziarah orang-orang sakit ke hospital, sedih kita tengok dah tua-tua tapi tak sembahyang. Alasan sakit sikit je. Sakit sikit. Dia kata tak boleh nak ambil wuduk, kena air tak boleh. Tak boleh kena air, ambil tayamum. Suruhlah anak cucu beli debu tayamum yang dijual sekarang ni, banyak debu tayamum kerana untuk jaga solat. Ni suruh cucu beli buah anggur boleh. Suruh beli buah apel boleh. Beli buah oren boleh. Tapi takkan beli debu tayamum tak boleh. Kalau aku jadi cucu tak beli buah apel lah. Beli sepana, empuk atas toki. Dah tahu tua tak reti nak sembahyang lagi. Jadi maka dengan sebab itu kewajipan solat. Ramai orang bermudah-mudah. Tak boleh solat dalam keadaan duduk berbaring. Tak boleh mengiring berbaring terlentang. Tak boleh terlentang solat dengan isyarat kelopak mata. Sampai macam tu sekali. Kalau dia ni dah reti faham. Kebetulan saudara kita stroke contoh, koma ke apa, dia reti, dia tahu. Kita cakap dengan dia, dia faham. Kita cerita sedih, dia menangis. Maknanya dia faham. Maka kita yang hidup, yang segar ni, kalau kena begitu pada mak kita, ayah kita, kita kena ajar dia solat. Mak sekarang ni dah masuk waktu zuhur ni. Nanti saya bawa, saya tolong basuhkan, nanti mak niat lah. Saya basuhkan muka mak, mak kena niat lah. Niat untuk ambil wudu. Kita kena buat macam tu, jaga agama mak kita. Kalau kita jaga makan mak kita, jaga kencing berak mak kita, kenapa kita tak jaga agama mak kita? Jaga ibadat dia dalam keadaan dia sakit. Jadi maka dengan sebab itu kita pun kata, mak sekarang ni mak boleh niat sembahyang. Soal dia sembahyang tak sembahyang, tu kalau dia reti dia akan sembahyang. Kadang-kadang dia faham tapi nak ambil sembahyang tak mampu. Jadi kita yang tolong basuhkan dia, mak sekarang mak niat lah. Anak niat ambil wuduk. Dia dah selesai ambil wuduk, sekarang mak niat sembahyang. Jadi dia pun sembahyang lah. Dalam keadaan gunalah isyarat macam mana sekalipun. Mak niat sembahyang dalam hati cukuplah asal solat. Yang termampu. Dan tak boleh solat dengan secara begitu. Terlentang pun tak boleh, dengan isyarat kelopak mata pun tak boleh. Tanamlah dia. Mati-matilah tu jawab dia. Mati tak wajib solat lah. Jadi maknanya sampai begitu kewajipan solat. Maka apa alasan untuk orang yang hanya mengaji tapi tidak beramal? Jadi maka dengan sebab itu iqamis salat itu disebut kena mendirikan sembahyang dengan amalan. Begitulah juga disebut lagi bagaimana dengan wa ita'iz zakat, menunaikan zakat pun dengan amalan. Tak boleh bayar zakat pakai niat saja, mesti dengan harta. Lalu kemudian disebut wa shaumi Ramadan dan juga wa hajjil bait liman istata'a alaihi sabila, dan mengerjakan haji ke Baitullah bagi mereka yang mampu pergi ke sana. Maka kesimpulannya hadis ini menuntut kepada amalan. Dan seorang Muslim yang menyempurnakan rukun dia sebagai Muslim adalah dengan cara dia beramal. Tidak boleh hanya dengan mengaji sahaja, maka mesti dizahirkan dengan amalan. Qala mu'allif, maka iman itu ialah perkataan dengan lidah, membenarkan dengan hati dan beramal dengan anggota. Baik, bila disebut sebagai orang yang beriman, maka dia mesti ada 3 syarat. Yang pertama adalah syaratnya hatinya mesti membenarkan keimanan. Yang kedua, lisan dia mesti mengaku dengan keimanan tersebut. Kemudian yang ketiga, dizahirkan dengan amalan sebagai tanda dia beriman. Tidak cukup 3 ini, maka tidaklah sempurna dia sebagai orang yang beriman. Baik, kita pergi contoh. Ada orang pada lisan dia mengaku, dia mengucap 2 kalimah syahadah. Lalu kemudian solat dia solat, puasa dia puasa, berperang pun dia berperang, tetapi hati dia tidak beriman, kufur kepada Allah, maka orang ini sudah tergolong dalam golongan munafik. Ini buat munafik. Ini buat munafik ni hati dia tak beriman. Zaman kita barangkali susah nak jumpa. Zaman kita mungkin ada juga orang munafik. Dia masuk Islam sebab kadang nak dapat zakat, maka dia pura-pura lah mengucap 2 kalimah syahadah, dapatkan sijil jadi mu'alaf.
Yang sebenarnya hati dia pun tak ada kepada Islam. Pasal benda hati ni bukan benda yang kita kena bahas. Kita tak boleh hukum orang dengan niatnya dia ni tak ikhlas ni. Kerana ada sahabat yang menghukum kepada orang yang kafir dalam satu peperangan, bila mana kawan tu mengucap, lalu kawan sahabat ni tetap memancung kepala lalu Rasulullah marah kepada sahabat, kenapa kamu membunuh? Kata sahabat ni, ya Rasulullah, dia mengucap 2 kalimah syahadah sebab dia tak nak aku bunuh dia. Maka kata Nabi, apakah kamu membelah dada dia? Kamu tahu ke isi hati dia? Maknanya seorang itu dia tak boleh berhukum dengan niat. Jadi kita kena hukum dengan zahir. Jadi kalau ada orang masuk Islam, kita kena hukum dia Islam. Kita tak tahu walaupun hati dia kufur. Tapi kalau hati dia kufur, walaupun dia mengaku Islam, dia salat, maka orang ini dikira munafik. Munafik tak ada tempat dalam syurga Allah. Munafik tempat dia disebut di dasar api neraka Allah sampai bila-bila. Ini orang munafik, hukuman sama dengan orang kafir. Jadi munafik. Yang ada sehari ini perangai macam munafik. Itu beza. Perangai kamu macam munafik dalam janji yang itu, tak tunai pula janji. Ini perangai munafik. Bukan dia munafik, itu perangai hampir munafik. Jadi begitulah zaman sahabat, orang munafik ni ada yang diketahui oleh Abdullah bin Ubay. Bapa sekalian munafik. Abdullah bin Ubay adalah bapa sekalian munafik. Jangan tertukar. Dia sahabat, ada beberapa orang sahabat bernama Abdullah ibnu Abbas, Abdullah bin Salam, Abdullah ibnu Mas'ud. Ini di antara sahabat yang nama Abdullah bin Ubay, bapa munafik. Ini jangan tertukar. Sebab ada tempat tu dia tertukar. Ada seorang jemaah saya juga lah. Dia tertukar. Dia sebut tanya, siapa Abdullah bin Ubay? Kata Ustaz, 10 sahabat dijamin syurga. Yakin dia jawab. Dia kata habislah sesat. Saya kata kalau ni ada orang yang habis sesat. Jadi maknanya Abdullah bin Ubay, bapa munafik. Dia ni dalam bab lisan, Abdullah bin Ubay ni orang yang pentah bercakap. Apa sejarah Abdullah bin Ubay? Sepatutnya nama Abdullah bin Ubay tercalon jadi Perdana Menteri Madinah sebelum Rasulullah. Namun dia dah naik dah calon. Patut dia angkat sumpah pun ni. Contoh dah. Tiba-tiba puak Islam di Madinah duduk macam mana pun, ramai sangat dah masuk Islam di Madinah, lalu kemudian melantik Rasulullah sebagai Perdana Menteri Madinah. Jadi habis. Jadi Abdullah bin Ubay ni lama dah mengidam nak jadi Perdana Menteri. Jadi maka dengan sebab itu bila dah lantik orang lain, menyebabkan Abdullah bin Ubay ni dendam kesumat dia kepada Rasulullah. Lalu kemudian dia pura-pura masuk Islam dan dialah yang merosakkan Islam daripada dalam. Jadi puak ni darahnya halal dibunuh ni, puak ni munafik ni. Dan itu sebab apa Rasulullah tak bunuh puak munafik. Kalau Rasulullah bunuh, jadi fitnah kepada Islam. Nanti orang membuat mulut Rasulullah bunuh saudaranya sendiri. Orang kan saya buat fitnah. Viral dalam WhatsApp, dalam TikTok, orang pun viral Rasulullah bunuh saudaranya sendiri. Sebab itu tidak dibunuh. Walaupun Rasulullah tahu siapa orang munafik. Rasulullah dengan seorang lagi sahabat yang memegang kerahsiaan senarai orang munafik, iaitu Huzaifah Al-Yamani. Pemegang kerahsiaan Rasulullah SAW. Setiausaha sulit lah. Kalau ini setiausaha sulit, maknanya benda maklumat sulit, Huzaifah yang pegang. Jadi Huzaifah ni memang kerahsiaan terjaga 100%. Tak pernah didedahkan kepada siapa pun. Sampai hari ini pun saya pun tak tahu siapa ada senarai munafik pada zaman tersebut. Tak tahu siapa. Kerana kerahsiaan Huzaifah. Dia bukan Huzaifah ni bukan macam kita. Kita tahu satu rahsia, aku beritahu kat kau je. Kau je tahu. Orang lain tak tahu. Anda kau seorang je tahu. Setakat ni lah. Setakat ni. Lepas tu kawan ni pun beritahu, saya dapat tahu ni, kau seorang je tahu. Lain kali satu Bukit Madu sama kota ni tahu. Rahsia. Jadi maknanya tu kita. Ingat tu, abang seorang je tahu. Cinta kat suami. Lepas tu kita kalau tahu satu rahsia, jangan mengumpat. Turut kita mengumpat walaupun dengan suami kita. Kita tahu rahsia keaiban jiran kita, cukup diam pada diri kita je. Sebab bila kita cerita pada suami kita, turut dia kira mengumpat. Ada saya cerita ke abang ni sebab abang suami saya. Tak, dia tak kira macam tu. Keaiban tetap aib. Jadi mulianya seorang
seorang ni bila dia menyembunyikan keaiban walaupun pada dengan suami dia sendiri, dia tak cerita pada suami dia. Kalau dia cerita keaiban orang pada suami, apa kita dapat? Tak dapat apa pun. Malaikat menyibukkan dengan benda yang sia-sia saja. Rumah tangga kita disibukkan dengan benda yang tak sepatutnya kita sibuk. Jadi maka dengan sebab itu kerahsiaan Huzaifah ni dijaga dengan rapi. Huzaifah dia jaga rapi kerahsiaan. Nama puak munafik ada dengan dia. Sehingga Sayyidina Umar pun tak tahu. Dipujuk beberapa kali untuk mendedahkan siapa senarai munafik setelah kewafatan Rasulullah. Huzaifah berpegang dia tak akan bagi kerahsiaan tersebut. Sehingga Sayyidina Umar pun kata, wahai Huzaifah, nama aku ni ada tak dalam senarai? Bimbang-bimbang, takut-takut nama aku ada dalam senarai. Kata Huzaifah, tak ada, nama kamu tak ada dengan bimbang. Jadi maka sebab itu sahabat dia tengok Huzaifah ni pergi tak solat jenazah. Kalau orang tu meninggal, tengok Huzaifah ni pergi tak. Kalau Huzaifah tak pergi, dia orang pun tak pergi. Maka itu adalah orang munafik. Kerana dia ni orang yang kufur. Munafik ni kufur, mudah kata kufur. Dia kerana nak tunjuk dia Islam je kepada Rasulullah tu je. Tapi dia orang ni cukup pandai. Bila masuk waktu solat, Abdullah bin Ubay kata, ya Rasulullah, cepat-cepat sembahyang, dah lambat dah ni. Ni buat munafik pandai je. Cepat-cepat Rasulullah, kita dah lewat ni, tak baik ni, lengah-lengah solat ni. Dia pula nasihat orang. Dia pula, dan dia solat di belakang Rasulullah. Ni buat munafik, sembahyang belakang Nabi. Tapi kata ulama, pada dua waktu yang jarang-jarang dia ada, Isyak dan juga subuh. Kerana waktu ni waktu yang gelap. Jadi dia boleh ponteng lah, sembahyang berjemaah. Nak ponteng waktu maghrib cerah lagi. Jadi Isyak boleh ponteng sebab gelap lah waktu tu. Dah gelap. Jadi maka dia orang ni hanya menunjuk-nunjuk bahawa mereka Islam sahaja. Jadi kalau ada orang yang pada hati dia beriman, lisan dia beriman, cuma dia tidak ada pada zahir, pada amalan. Hati beriman, lisan beriman. Bila kita tanya, pasal apa tak semayang? Semayang tak wajib ke? Dia kata wajib. Wa iqamis salah, dia kata wajib mendirikan sembahyang. Dan orang yang tinggal semayang ni masuk neraka, kata dia. Dah tu pasal apa tak semayang? Dia kata penat, dia kata. Harap-harap Allah faham lah, dia kata. Dia cakap macam tu. Dah pasal apa tak puasa? Penat nak kerja. Jadi maka dengan sebab itu orang yang macam ni dikira sebagai fasik. Bila tanya orang tak tutup, pasal apa tak tutup aurat? Tak sampai seru lagi, dia kata. Tak tahu ditunggu seru apa, seru malakul maut lagi. Dia kata tak sampai seru, kan biasalah. Orang kalau duduk temu ramah artis ada setengah hati. Dia jawab hari itu, itulah saya dengar. Dia kata, saya bukan tak nak bertudung, tapi tak sampai masa lagi. Tak sampai seru lagi. Doa-doa lah daripada peminat semua. Aduh, dia cakap. Dia kata dia cakap macam mudahnya dia cakap macam tu. Dia orang ni nak dikira apa? Dia tak kafir orang ni. Dia fasik. Orang yang terus melakukan dosa kepada Allah secara berterusan. Hati dia tetap beriman. Dia tetap semayang, pergi haji pun, pergi umrah pun, pergi 15 kali pergi umrah. Cumanya dia buat dosa. Dan dia membiarkan dosa-dosa besar. Dosa besar lah, dosa kecil tak, dosa besar. Membiarkan dia dalam keadaan berdosa, melakukan dosa-dosa yang tak puasa. Maka orang ini dikira sebagai fasik. Kemudian ada orang hati dia kufur, lisan dia kufur, amalan dia tak ada. Ini orang yang kafir. Jadi bererti orang yang beriman dia mesti ada 3 perkara ni. Kokok mana pun 3 perkara ni dia kena ada. Hati dia beriman, lisan dia mengaku, dan dibuktikan dengan amalan. Qala mu'allif, dan berkata pengarang lagi, dan dalil yang menuntut kita supaya beramal itu sangat banyak sekali sehingga tidak dapat dihitung banyaknya. Dan walaupun seseorang hamba itu masuk syurga hanya dengan rahmat dan kemurahan Allah Ta'ala, namun rahmat dan kemurahannya itu hanya didapatkan setelah seseorang hamba itu mempersiapkan diri dengan taat dan ibadah. Kerana rahmat Allah Ta'ala itu dekat kepada hamba-hambanya yang berbuat baik. Lalu kemudian kata Imam Ghazali, dalil, nak sebut dalil, banyak dalil beramal. Tetapi di sana ada yang kata, kan kita masuk syurga ni bukan dengan amalan kita. Itu keyakinan kita. Kita masuk syurga bukan dengan amalan kita. Amalan banyak macam mana pun tak boleh nak beli syurga Allah. Sebab syurga Allah mahal. Dan tu kita masuk syurga juga sebab apa? Sebab rahmat Allah. Betul
kita masuk dengan rahmat Allah, kasih Allah, sayang Allah pada kita. Tetapi bagaimana nak dapat sayang Allah? Mesti dengan beramal. Tak dapat tidak, mesti dengan beramal. Maka Allah dekat dengan orang yang beramal, rahmat Allah dekat dengan orang yang beramal. Jadi maka dengan sebab itu, dan rahmat Allah jauh daripada orang yang meninggalkan amalan. Macam kita lah, kita ada dua orang anak, dua-dua kita sayang. Anak kita belaka dua-dua orang, yang sulung pun sayang, yang bongsu pun kita sayang. Cuma bezanya dua ni, yang bongsu ni, yang sulung ni dia tak banyak cakap. Senyap dia, diam. Tak ada lah nak kata mak saya sayang mak, I love you mami, tak ada lah. Cuma apa yang kita suruh semua dia buat. Dia ni suka beramal, dia suka tolong kita. Tak suruh lagi pun dia dah basuh pinggan. Suruh basuh kain pun dia siap sekali dengan sidai, siap sekali dengan lipat sekali. Baru suruh basuh kain dia. Memang kuat, suka beramal. Rajin suruh dia beramal orang ni. Suruh pergi ke kedai, dia siap masak sekali. Adapun anak yang kedua ni, dia banyak cakap sikit. Dia banyak bongsu. Bongsu ni banyak sembang sikit. Dia suka puji mak dia, mak lawa mak ini. Dia kata mak lah orang yang paling saya sayang sekali. Atas dunia ni tak ada lah, dia kata mak paling comel sekali. Jauh lah dia kata, dengan artis mak lah paling comel. Bila mak dia masuk, Allah masakan mak paling sedap sekali, dia kata. Dia pandai main kata-kata. Tapi bila kata mak suruh basuh pinggang, malah mak suruh balung. Bila mak dia suruh pergi kedai, malah beramal, cakap sembang pandai. Agak-agak antara dua anak, yang mana kita paling sayang? Yang sulung kita terima. Pasal dia yang beramal, walaupun dia tak main dengan kata-kata. Sebab tu, bila mana seorang Muslim, kita seorang mukmin yang baik, apakah dengan kita kena pakai baju I love Allah? Semayang kena pakai I love Allah. Tanda kita ni nak dapat kasih sayang? Tak. Semayang pakai I love Allah, tak semayang pun celaka juga, tuan-tuan. Pandai cakap, saya sayang Allah, saya sayang Nabi. Pakai cap I love Rasulullah. Jadi maknanya Islam, maknanya kita sebagai hamba tidak mendapat rahmat dengan kata-kata, tapi dengan amalan. Walaupun selawat banyak tapi tak semayang, celaka juga. Selawat banyak, selawat dia lah paling kuat sekali. Kalau musim maulud, dia lah yang paling bersungguh sekali. Kalau buat pertandingan, sepanduk dia lah paling besar sekali, dan dia menang perarakan selawat. Rupanya subuh tadi tak semayang. Maka celaka juga dia. Jadi begitulah rahmat Allah, dia dekat dengan orang yang beramal. Jadi maka dengan sebab itu, nak rahmat ni dia kena beramal. Lalu kemudian seandainya lagi ada yang berkata masuk syurga itu hanya dengan semata-mata beriman, maka kami pun menjawab memang betul begitu. Tetapi bilakah seseorang itu dapat sampai ke sana dengan selamat, dan berapa banyakkah halangan dan dugaan yang besar-besar yang mesti dilaluinya sebelum sampai ke sana? Maka dugaan yang pertama yang mesti dilaluinya ialah dugaan iman itu sendiri. Apakah ia pasti selamat daripada terjabuk sehingga ke akhir hayatnya? Dan apabila ia telah mati dalam keadaan beriman, maka apakah telah pasti pula bahawa dia tidak muflis ataupun rugi? Kata Imam Ghazali, ada orang yang berkata, cakap-cakap orang jahil. Dia katakan kita ni masuk syurga sebab kerana beriman. Kita beriman dah kan? Takkanlah tak boleh masuk syurga lagi. Cukuplah kita beriman. Maka orang yang beriman ini tempatnya tetap dalam syurga. Walaupun masuk neraka sekejap pun tetap dalam syurga. Ya, betul. Tak ada siapa yang menafikan kata-kata tersebut. Cuma beberapa persoalan yang orang yang berkata tadi dia kena jawab. Pertama, iaitu apakah dia boleh beri jaminan bahawa dia selamat sampai ke syurga dengan sebetul-betulnya? Dia pun tak boleh nak beri jaminan. Dan kalaulah dia ni dapat selamat ke syurga, berapa banyak halangan yang dia kena lalui sebelum sampai ke syurga? Dan halangan yang pertama yang dia kena hadap adalah halangan ujian bila dia mengaku dia beriman. Itu halangan yang pertama. Sebab orang yang beriman ni kata Allah diuji oleh Allah. Allah sebut dalam Al-Quran, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftan. Apakah kamu telah mendamik dada? Kita telah kata saya telah beriman dah, saya telah beriman dah, mendamik dada kita. Sedangkan belum diuji oleh Allah Ta'ala. Sebab kita belum diuji lagi. Macam mana kita nak kata kita beriman? Kita belum diuji lagi. Kata Allah, walaqad fatanna alladhina min qablihim. Allah uji kaum terdahulu daripada kita.
Tujuan dia apa? Fala ya'lamannallahu allazina sadaqu. Allah nak tahu siapa yang benar-benar sadaqu, siddiq, jujur dengan keimanannya kepada Allah, wala ya'lamannal kadzibin, dan siapa yang berbohong dengan keimanannya pada Allah. Maka Allah uji iman kita. Bila kita mengaku beriman, pasti kita diuji. Itu orang yang beriman dia kena hadap. Dan ujian tu apa? Nak tengok kita ni betul-betul beriman ke tak betul kita beriman. Macam anak kita ada exam di PSR, dulu ada PMR, PT3, lepas tu tak ada pula PT3, lepas tu ada SPM, kemudian ada pula final di semester. Jadi nak kata ujian ni untuk apa? Untuk tengok anak kita ni cerdik betul ke bodoh betul. Tu je. Tu je tujuan ujian. Lepas ujian, rupanya bodoh sungguh. Ingatkan bodoh, buat-buat aja dia kata. Kata cikgu dia, ni memang bodoh betul ni. Lepas ujian, cerdik betul. Ingat meniru selama ni. Rupanya memang cerdik betul. Selepas ujian. Cuma ujian manusia ni dia tak sempurna. Kadang-kadang meniru boleh lagi. Ujian manusia. Tapi ujian Allah, ujian iman ni tak ada siapa boleh tiru. Jadi ujian Allah ni, Allah Ta'ala nak tengok kita ni betul-betul beriman ke tak. Maka Allah uji kita dengan dua keadaan. Susah, senang. Dua tu ya. Allah Ta'ala nak tengok kita. Kita ni dekat dengan surah, dekat dengan pengajian ilmu ni. Waktu kita susah, waktu kita susah saja ke, waktu kita senang pun kita tetap datang kuliah. Maka Allah Ta'ala uji. Tiba-tiba betulan hari cuti, anak cucu balik belakang tak mari mengaji. Rupanya mari mengaji sebab tak ada orang nak teman dia kat rumah. Ada juga macam tu. Tak ada orang boring ustaz, ada kat rumah, cucu tak ada, apa pun tak ada, mengadap ke kipas, baik mari kuliah dia kata. Jadi bila cucu balik rumah, dia tak mari mengaji. Jadi rupanya waktu senang, waktu kamu dapat ujian, kamu tak mari mengaji dah. Ada orang waktu tak dapat projek baru nampak batang hidung ke masjid. Waktu tak ada projek, bankrupt, kena sakit apa semua, bertingkat-tingkat kena penyakit, baru nampak batang hidung mari surah Ar-Raddah. Pasal apa lagi baru nampak ni? Macam mana ada musim-musim macam ni, bankrupt lah, apalah. Minta lah orang suruh doakanlah saya biar dapat projek baru, dapat untung, bolehlah saya tukar-tukar kapet baru surah Ar-Raddah kita ni. Bila doa dapat projek, tak nampak pula batang hidung dia. Maknanya time susah je dia ingat Allah, time senang lari tak tahu ke mana. Ni ada orang time susah je dia ni, time tak dapat apa-apa, time dia dapat, time tak dapat pangkat jawatan apa, habis rumah orang dia redah sebelum pilihan raya. Masuk rumah makcik ni, beki dapur rumah makcik ni, masuk rumah apa ni, masuk rumah pakcik ni pula baiki atap. Tak, dia tak ada perlu pakai tukang, dia sendiri yang jadi tukang, panjang atap sekali. Bila dah dapat jawatan, orang susah kena cari saya pula. Bukan saya je orang susah kena cari saya. Waktu dia susah, dia yang mengemis daripada orang. Nak dapat sokongan orang. Tapi bila dia senang, rupanya dia tolong orang bukan kerana Allah pun. Kerana sebab. Jadi maka sebab tu ujian semua ni, ujian kita. Ada orang diuji waktu senang ingat Allah, bila susah lupa Allah pun ada. Waktu senang dia ingat pada Allah, bila susah dia salahkan kepada Allah. Zalimnya Allah, dia kata. Pasal apa Allah uji aku macam ni? Orang lain tak kena macam dia kena. Saya baru saja berjaya sekejap, Allah Ta'ala dah uji macam ni. Dia maknanya waktu dia senang saja dia ingat Allah, susah dia lupa balik pada Allah Ta'ala. Jadi ujian kita pada dua ini. Lepas ujian ini di dunia, kata Imam Ghazali, apakah dia boleh yakin dia boleh tercabut roh dia saat dalam keadaan iman dia masih lagi bersama dengan roh dia? Ini tak ada siapa boleh beri jaminan. Saya pun tak boleh beri jaminan macam mana kesudahan kematian saya. Mati aksiden ke, mati terbakar ke, mati lemah ke. Kita pun tak tahu kematian kita macam mana. Dan saat kematian kita menjengah kita pun tak tahu apakah ucapan yang terakhir keluar daripada mulut kita dan apakah amalan yang terakhir yang kita tutup dalam kehidupan kita. Jadi tak ada siapa boleh beri jaminan. Kalau boleh tutup dengan amal yang soleh, alhamdulillah. Jadi maka dengan sebab itu kita istiqamah dengan kebaikan, supaya dengan kebaikan ini tercabut roh kita daripada jasad. Lalu kemudian, dan kalaulah dia ni mati sungguh dalam keadaan beriman. Ada orang Allah Ta'ala pilih sungguh mati dalam keadaan sedekah, mati dalam keadaan sujud, mati dalam keadaan berzikir. Maka satu lagi persoalan yang dia kena jawab, apakah dia boleh beri jaminan bahawa amalannya itu tidak bankrupt di akhirat kelak? Mana ujian
ujian banyak ni. Pertama, ujian nak suruh kita istiqamah dengan ketaatan waktu hidup. Yang kedua, ujian bertarung nyawa kita saat kita ni nak mati dengan iman ataupun dengan maksiat. Kemudian kalau dah mati dengan iman, belum terlepas lagi ujian, iaitu kita akan bakal menjadi orang yang bankrupt. Bankrupt sebab apa? Atas dunia banyak buat zalim. Ya, haji banyak buat dah, puasa pun banyak buat, tapi zalim pada orang pun banyak juga. Mengata orang pun kita yang paling awal sekali yang mengata orang, sepoi aib orang pun kita juga. Jadi maka dengan sebab itu, maka dia tidak boleh beri jaminan bahawa dia tidak bankrupt di akhirat kelak. Maka yang terakhir kata Imam Ghazali, Al-Imam Hasan Al-Basri telah berkata bahawa Allah Ta'ala berfirman kepada hamba-hambanya pada hari kiamat nanti, masuklah kamu ke dalam syurga dengan rahmat, dan tentukanlah kedudukan kamu masing-masing di dalamnya mengikut amalan kamu. Jadi kita ni masuk syurga dengan rahmat Allah yang kita sebutkan tadi. Cumanya tingkatan syurga mengikut amalan kita. Tingkatan syurga mana yang kita duduk ikut amalan kita. Jadi maka dengan sebab itu kita ni dibalas mengikut bagaimana kita di atas ini. Sebab tu kata ulama bahawa ada manusia di akhirat kelak, dia berjalan di dalam peluhnya masing-masing. Kita ada orang yang berjalan dalam peluh. Siapa yang tidak pernah berpeluh dengan ketaatan di atas dunia, maka di akhirat kelak dia lemas di dalam peluhnya sendiri. Siapa yang di atas dunia dia taat pada Allah sampai berpeluh tubuh badan. Maksudnya apa di sini? Bukan maksudnya tak boleh duduk dalam aircon. Lepas ni Ustaz, kita tutuplah aircon kuliah Ustaz, supaya kita semua berpeluh. Untuk peluh kita menjadi saksi di akhirat kelak. Jangan dengan saya tak mari. Bukan jemaah je tak mari, dengan aku tak mari sekali. Pasal apa? Malah kuliah panas. Ada satu tempat saya pergi khutbah Jumaat kampung. Masjid kayu, masjid kampung, masjid kayu. Lepas tu siling dia pula rendah. Tengah hari Jumaat, siling rendah. Lepas tu kita pula baca khutbah, tak ada kipas dekat kita khatib. Kipas menghadap pada makmum. Dalam hati memang aku sumpah sekarang tak ada zikir masjid. Kita yang baca khutbah tak ada kipas. Makmum yang duduk sedar-sedar makmum. Berpeluh kita berapa kali kesat peluh tak tahu lah. Jadi khutbah hari tu memang singkat juga lah. Sudah khutbah, jemaah kata, syok khutbah Ustaz ni cepat. Dia tak tahu, kata aku memang tak mari. Dia kata Ustaz jemput datang lagi ke tempat kami, memang tak mari dah. Jadi maknanya bukan maksud berpeluh di situ. Itu maksudnya kesungguhan kita melakukan ibadah. Jadi orang yang tak pernah berpeluh, tak pernah buat ibadah, dia akan dia lemah dengan peluhnya. Ada yang peluhnya sampai ke hidung, ada yang peluhnya sampai ke pinggang, ada peluhnya sampai ke lutut, mengikut kadar amalan yang berbeza. Lalu ada yang bertanya, dah Ustaz, macam mana orang yang peluh banyak, tiba-tiba orang yang peluh sedikit nak berjalan macam mana? Tak pelik, Allah Ta'ala boleh buat. Allah Ta'ala boleh buat. Orang peluh banyak, jalan tapi orang tak ada peluh. Takkan tak kena juga peluh orang tu kepada kita? Itu tak boleh. Pasal apa? Pasal kita pun tidur sebantal dengan suami, kita pun dah mimpi lain-lain dah. Tidur sebantal. Suami mimpi duduk dekat siang kat nikah. Isteri pula mimpi duduk kat shopping. Jadi maknanya itu dah tidur kepala rapat-rapat dah tu. Mimpi pun boleh lain-lain. Dan Allah Ta'ala boleh buat, tak boleh. Kita duduk dalam keadaan di akhirat kelak ni penuh dengan maksiat, maka dia sibuk dengan urusan dia. Orang yang dia penuh dengan taat, dia sibuk dengan urusan ketaatan. Jadi maka dengan sebab itu, maka kita di akhirat kelak dibalas mengikut amalan kita di atas dunia ini. Wallahu ta'ala a'lam. Kita berhenti setakat tu. InsyaAllah kita sambung balik tahun depan pula. InsyaAllah. Jauh tahun depan pula. Tahun depan pula. InsyaAllah panjang umur. Nasihat yang keempat, kadar balasan mengikut kadar amalan. Apa yang baik datang daripada Allah, yang lemah yang kurang datang pada kelemahan diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa sunna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan kami, sebagaimana Kau himpunkan kami dalam keadaan baik pada pagi ini, ya Allah, himpunkanlah kami di akhirat kelak dalam syurga firdaus tanpa hisab. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.